Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, murid-murid 4 Al-Ghazali, Sri Hafiz Ibadur Rahman. Hari ini kita diberi peluang oleh Allah untuk jumpa lagi dalam kelas PDPR Sirah tahun 4. Okey, lama dah ni kita tak apa dah? Kita tak jumpa bersemuka. Okey, tapi tak apalah. Walaupun selepas cuti, akhirnya kita ni duduk PDPR lagi. Tapi tak apa, sabar dulu. Belajar dengan tekun dalam secara online dulu dah. Okey. Seterusnya. Okey, baca doa dulu dah. Sebelum daripada kita start kelas ni, awak baca doa dulu. Lepas tu start video balik. Okay, hari ni hari Rabu 22 September 2021. Kita belajar tentang pelajaran 7 lagi, iaitu masih dalam pembangunan negara Islam. Dan kita belajar sebelum ni dah banyak unit. Okay, hari ni kita nak belajar tentang unit 6, iaitu hubungan diplomatik. Okay. Hubungan diplomatik ni adalah hubungan antara negara dan juga negara lain. Okay. Satu yang menariknya, Mukadimah nak cerita sebelum pergi kepada tajuk kita yang sebenar adalah hubungan diplomatik ni. Tengok, selalunya kalau Jawi kan banyak awak tulis Q di belakang kan. K ni, kenapa hari ni kita diplomatik ni kita guna K? Mukadimah bukan salah taib, bukan salah Jawi, tapi sebab hubungan diplomatik ni dia berasal daripada perkataan bahasa Inggeris diplomatik ni dah. Okey, jadi kaf dia letak kat belakang ni. Okey, seterusnya hubungan diplomatik, boleh buka muka surat 53. Okey, sebenarnya banyak hubungan diplomatik yang dibina oleh negara Madinah, pimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan negara-negara lain. Okey, dan untuk hari ini kita akan belajar tentang Habsyah sahaja. Utusan ke Habsyah. Okey, sama-sama kita tengok muka surat 53 ni. Okey, apa yang penting dalam muka surat 53 ni? Okey, utusan ke Habsyah. Setelah hampir 20 tahun berjuang, kini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan supaya mengisytiharkan agama Islam kepada seluruh manusia. Ini selari dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Surah Al-Anbiya ayat 107. Maksudnya, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Okey. Jadinya kat sini poin penting adalah kenapa perlunya hubungan diplomatik. Okey. Ni Mukadimah nak gariskan sikit kat sini. Di sini dah. Sebab ayat inilah ayat yang Al-Quran yang kita baca ni, surah Al-Anbiya ni. Kita disuruh untuk mengisytiharkan, Nabi disuruh untuk mengisytiharkan agama Islam kepada seluruh manusia. Supaya Nabi ni royak belaka bukan setakat kepada orang Madinah, Mekah yang Nabi dah bagi tahu tu. Nabi pergi lagi ke tempat lain untuk memberitahu tentang Islam. Okey. Supaya boleh bagi tahu yang Islam ni adalah rahmat bagi sekalian alam. Dalam masa 23 tahun baginda mendapat wahyu berterusan daripada Allah dan perintah yang diterima dalam bentuk yang pasti. Baginda berjaya mengubah peradaban Arab yang rendah kepada satu peradaban yang tinggi berlandaskan syariat Allah. Okey, seterusnya. Nabi Muhammad menghantar 6 utusan pilihan ke tempat yang jauh sebagai duta untuk memaklumkan tentang kenabian Nabi Muhammad. Okey. Berapa orang utusan yang dihantar? Iaitu 6 orang utusan
pilihan ke sini ni. Okey. 6 orang utusan pilihan. Selepas tu semua utusan membawa surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penguasa atau pemerintah negeri atau negara yang dia diutuskan itulah, kan? Okey. Semua surat yang ditulis menyeru setiap pemerintah supaya beribadah hanya kepada Allah, menyembah Allah je. Dalam surat tu Nabi bagi tahu yang supaya pemerintah tu mengenal Allah, menyembah Allah sahaja dah. Dan menolak yang lain daripadanya. Nya siapa? Allah. Memberitahu bahawa Islam ni akan Okey, kejap muka surat 54. Memberitahu bahawa Islam akan membawa mereka kepada kesejahteraan dan mengingatkan mereka tentang tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin. Jadi antara isi-isi suratnya adalah suruh sembah Allah dan juga mengingatkan mereka tentang tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dalam negara masing-masing lah. Okey. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membuat chop rasmi. Ni bukan cuk tepak tu dak dah. Chop bak gitu. Kalau pergi mana-mana dia chop barang awak tu, itulah chop rasmi daripada perak. Dia buat daripada perak besi tu, dia chop pada surat yang nak dihantar dengan tulisan Muhammadun Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Chop tu ada Muhammad Rasulullah. Okey, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengirim. Okey, dalam yang ni dah masuk. Yang nombor 6 ni dah masuk yang Habsyah dah. Habsyah. Rasulullah mengirim Amru bin Umayyah. Okey, jadi nama utusan yang dihantar ke Habsyah adalah Amru bin Umayyah sebagai duta ke Habsyah untuk menemui Raja An-Najasyi. Okey, ni nama Raja Habsyah. Nama Raja Habsyah, Raja An-Najasyi. Seorang penguasa yang adil. Raja An-Najasyi ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan isi kandungan surat kepada An-Najasyi dengan ucapan salam, Assalamualaikum, dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti surat yang dikirim kepada pemerintah yang lain. Hanya memulakannya dengan ucapan yang umum, iaitu selamat bagi pengikut kebenaran. Okey, macam ni. Sebenarnya Raja An-Najasyi ni dia macam dia dah agama Hanif, agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim yang hampir sama dengan Islam dah. Jadi dia senang untuk menerima ajaran Nabi. Jadi sebelum daripada peristiwa hijrah ke Madinah telah berlaku satu peristiwa hijrah ke Habsyah, tapi tak ramailah, bukan secara besar-besaran. Di sana Raja An-Najasyi ni dah melindungi beberapa orang Islam yang dihantar ke Habsyah pada waktu tersebut. Kerana Raja An-Najasyi ni tahu tentang dia menganut agama Hanif, dia baik, dia adil kan. Jadi dia memberi perlindungan dah kepada orang Islam. Jadi sebab itulah dia istimewa. Nabi bagi ucapan salam tu mula dengan ucapan Assalamualaikum. Raja-raja yang lain hanya ucapan selamat yang umum. Contoh macam kita selamat sejahtera lah kepada non-Muslim dah. Tapi Raja An-Najasyi ni sebab dia nampak dah hati dia tu ke arah Islam, jadi ucapan dia adalah Assalamualaikum. Okey. Seterusnya, Raja An-Najasyi menjawab surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dengan penuh ta'zim kerana dia telah mendapat tahu tentang Islam yang pernah berhijrah ke Habsyah. Dia gembiralah, berbesar hati, kita kata ta'zim ni berbesar hati kan. Okey, jadi reaksi Raja An-Najasyi di Habsyah ni penuh ta'zim, menerima surat tu dengan penuh rasa, wah, dapat surat daripada Nabi, gembira, berbesar hati dah. Raja An-Najasyi telah menyatakan keislamannya. Jadi hasil daripada surat ni, Raja An-Najasyi ni betul-betul dah
memeluk Islam. Jadi adakah Kerajaan Najasyi memeluk Islam selepas terima surat daripada utusan Nabi? Ya. Kerajaan Najasyi telah menyatakan keislamannya. Beliau beriman kepada Allah yang Maha Esa dan mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah kita tahu yang surat pertama kepada Raja Habsyah iaitu Kerajaan Najasyi telah diterima dengan baik dan Kerajaan Najasyi memeluk agama Islam. Nah, okey. Jadi ada beberapa negara lagi yang kita akan belajar lepas ni. Kita akan tengok apa pula reaksi daripada raja-raja mereka selepas menerima surat daripada Nabi. Okey. Okey, untuk latihan hari ini tak ada dalam buku awak. Buat dalam buku tulis. Buku tulis kecil tu. Lengkapkan peta minda berikut berdasarkan maklumat di dalam buku teks. Yang Mukadimah garis dalam video tu. Okey, kenapa dia ada hanya 4? Maksudnya soalan 1 dan 2 tu tak ada. Sebab soalan 1 dan 2 tadi umum tentang hubungan diplomatik. Yang ni Mukadimah nak awak tulis tentang, buat peta minda tentang utusan ke Habsyah sahaja. Siapa nama utusan? Maksudnya macam ni. Nama utusan awak tulis kat bawah ni. Tulis kat bawah ni. Siapa? Nama Raja Habsyah siapa? Reaksi raja selepas menerima surat tu apa? Semua ada lah. Tengok video molek. Cuma Mukadimah nak awak tulis semula, buat peta minda cantik-cantik. Bentuk tak kisah bentuk apa, tak sama dengan Mukadimah, tak ada masalah. Nah, awaklah bentuk mana-mana, nak kalah ke mana. Asalkan awak sambil buat tu, sambil kita mengingat betul-betul peristiwa hubungan diplomatik dengan menghantar utusan ke Habsyah. Okey. Jadi, setakat tu dululah apa yang kita belajar pada hari ini. Syukrul lakum. Okey, insya-Allah ma'assalamah wa ilal liqa. Kita jumpa lagi dalam kelas Google Meet ataupun yang tak masuk Google Meet, kita jumpa lagi insya-Allah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.